Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan subjek kita pada hari ini, ibadah. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita daripada sambungan minggu lepas. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lepas kita telah selesai mempelajari pengertian solat jamak, jenis-jenis solat jamak, syarat-syarat sah jamak taqdim dan takhir, syarat-syarat sah jamak takhir, dan lafaz niat solat jamak. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pelajaran seterusnya, unit 2, pengertian solat qasar dan jenisnya. Okay, kita tengok 2.1, pengertian solat qasar. Okay, qasar dari sudut bahasa bererti memendekkan. Qasar itu dia ialah dari sudut bahasa makna dia memendekkan. Qasar menurut istilah syarak ialah mengurangkan bilangan rakaat solat daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okay, qasar maklum bagi kita, solat yang boleh qasar ialah solat yang mengandungi rakaatnya 4, seperti solat zuhur, solat asar dan solat isyak sahaja yang dibenarkan untuk kita qasar. Adapun solat maghrib dan solat subuh kita tidak dibenarkan untuk kita qasar. Jadi insya-Allah kita akan lebih memahami lagi tajuk ini. Okay, kita tengok balik. Solat yang boleh diqasarkan ada 3, iaitu zuhur, asar dan isyak. Seperti yang ustaz katakan tadi, 3 waktu solat sahaja yang dibenarkan untuk kita qasar ataupun kita pendekkan menjadi 2 rakaat, iaitu solat zuhur, asar dan isyak. Solat maghrib dan subuh tidak boleh dipendekkan kerana bilangan rakaatnya kurang daripada 4 rakaat. Okay, jadi waktu maghrib dan waktu subuh tidak dibenarkan untuk kita qasar ataupun kita pendekkan dia sebab bilangan dia tidak cukup 4 rakaat. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok seterusnya syarat-syarat solat qasar. Okay, kita tengok yang pertama. Yang pertama, waktu solat yang hendak diqasarkan itu masuk selepas memulakan perjalanan, dan solat qasar tersebut mesti dilakukan ketika dalam musafir itu. Tidak boleh mengqasarkan solat yang telah masuk waktunya sebelum memulakan perjalanan. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menunaikan solat qasar, kita hendaklah memulakan perjalanan dahulu, iaitu masuk selepas memulakan perjalanan. Apabila kita memulakan perjalanan, masuknya waktu solat. Jadi waktu ketika itu kita boleh mengqasarkan atau memendekkan solat. Dan solat qasar kita kena lakukan ketika mana kita bermusafir. Yang kedua, perjalanan telah melepasi kawasan tempat tinggalnya. Jadi perjalanan kita mestilah kita melepasi kawasan tempat tinggal kita. Yang ketiga, tidak berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di tempat yang dituju itu. Okay, jadi kalau kita hendak mengqasarkan solat, kita tidak berniat untuk kita menetap lebih pada 3 hari. Kerana solat qasar hanya boleh dilakukan
untuk permusafiran selama 3 hari sahaja. Kiraan hari itu tidak termasuk hari perjalanan pergi dan perjalanan balik. 3 hari itu tidak termasuk kita pergi dan kita balik. 3 hari itu adalah 3 hari yang kita menetap di tempat yang kita ingin bermusafir. Okay, syarat-syarat solat qasar yang keempat ialah tidak boleh mengikut imam yang mengerjakan solat secara tabam sempurna 4 rakaat. Okey, ni syarat dia, kita tidak boleh mengikut imam yang sembahyang solat sebanyak 4 rakaat. Tu antara 4 syarat yang perlu kita patuhi untuk kita laksanakan solat qasar. Okey, setakat itu dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang pengertian solat qasar dan jenis solat qasar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.